Class Dojo. So Class Dojo is a kind of avatar kind representing you as a student dekat sini ni. So hari ni ada yang hadir, kita tengok. Hari ni kita bincang kalau ada murid yang menunjukkan sikap-sikap seperti yang cikgu cakap tadi, contohnya they complete the task atau show their confidence, lepas tu jawab soalan dan sebagainya. So I will give you the points. Kita bagi kamu tu. Okay, so Siti Syarah hadir, kita bagi dia attend class today. So kalau kamu tak dapat tu tadi macam tadi kita berjaya selesaikan, which is just refresh your page. Kan? Refresh saja, kalau kita akan tengok mata tu akan ada perubahan. Okay, now. Okay, Ainu conducted or carry out activity using 2 steel spoons. So steel can conduct heat because steel is a heat conductor. Dia boleh mengalirkan haba. Okay. So she puts the spoon into the glasses of different type of liquid dalam sini. Ada berbeza-beza jenis cecair dia, which is gelas X, gelas Y, dia sudah label. So sudu di spoon, sorry sila agent ya. Spoon in glass X feel hot. X is hot. Apa kata kita warnakan dia? Biar dia memberi clue kepada kita. And the other one, which is the glass Y pula, dia rasa sejuk, cold. So kita pun sebenarnya sudah kita boleh ramalkan suhu yang panas, suhu yang tinggi. Which one will gain heat, which one will lose heat. Okay, so dekat sini kita nak tandakan steel spoon ini dengan CV. Okay, sekejap cikgu guna balik pen merah cikgu. CV, what is CV? CV is constant variable. Cuba tanda dekat sini. C, tak payahlah titik. CV terus, CV. Apa CV? Constant variable. Tolong tanda dulu. Lepas tu dekat sini hot and cold, kita tanda dia RV. Sebab apa? Itu yang dia responding, hasil dia bila dia sudah rendam. Bila dia sudah rendam. Tersasul-sasul cikgu daripada kelas tahun 4 hari ni. Tak tahulah sebab apa. Okay, so the constant variable is found and the responding variable is already found juga. Okay, kita pun pergi kepada dia punya soalan dia ada dekat muka surat yang sebelah. So, ramalkan jenis air, the type of water. This is the MV. Cuba tanda dia juga. MV. Apa tu? Manipulative. Manipulated pun boleh. Manipulated lah. Senang. Manipulated variable. Jenis air yang dia gunakan tadi. So, X2 apa yang menyebabkan dia rasa panas? Mestilah hot water. Okay. Kemudian kalau Y, kenapa dia cold? Sebab dia cold water. Air sejuk. Okay. Kita boleh juga jawab iced water. Air yang ada ais. Dan atas ini kita pun boleh juga jawab dia sebagai boiling water. Air yang mendidih. Okay. So ada banyak jenis air yang panas, air yang sejuk sebenarnya. Air yang panas dan air yang sejuk ni ada banyak jenis. Okay. Based on the observation result, why the steel spoon in glass X feel hot? Memang kita punya logik kita akan cakap dah sebab air tu panas, tetapi kita tak nak guna perkataan kerana air tu panas. Kita nak tanya kamu adakah dia gain heat or lose heat. Itu jawapan dia. So kenapa dia jadi panas? Gain or lose heat? Okay, siapa nak jawab? Siapa yang nak dapat markah? Buka mikrofon. Apa dia? Gain heat. Siapa yang jawab tu? Me. Who is it? Me? Is it Zairil? Macam hampir-hampir lupa dah nama apa kamu punya suara. Yes, Zairil.
Okay, so Zairil got correct answer. Okay, so it gain heat. Okay, kita tukar it tu kita tukar kepada spoon. Okay, because, start with because. The spoon, jangan gunakan it. IT tu tak mau. Because the spoon gains heat. Nah, itu je. Itu sebab dia. Jangan cakap kerana air panas, tu salah. So, C. Naik atas, naik atas. Okay, C. Based on the observation result, why the steel spoon in glass wine feel cold? Tu je, beza dia, lawan dua ni je. Tadi gains heat, so now siapa nak jawab dengan cikgu? C ni. Lose heat. Lose heat. Who is that? Siapa tu Amira. tadi? Amira. Lose heat. Okay, dah 2 markah. Kita tengok siapa yang berlumba, siapa yang aktif tu. Because the spoon loses heat. Beza tu je. Loses heat. Lose heat. So senang saja konsep dia. Kalau sejuk kita kata dia lose heat. Kalau dia panas kita kata dia gains heat. Tu je. Okay, now we go to another question. TP4. Okay, dah yang ni TP3 siap senang je tu. Okay, TP4. We are going to explain through examples the expansion and contraction. Expansion is mengembang, contraction is mengecut. So bila nak mengembang, bila gain heat. Bila nak kecut, bila lose heat. Okay, saya rasa ni dah kelas ketiga kita belajar tentang heat ni. Okay, so contoh-contoh yang pertama dia kata ialah the metal ring and the metal ball. Iron ball dia pakai kat sini. Okay, sama je. So mula-mula before you heat, it can be inserted, dimasukkan, boleh masuk, inserted. But when you heat up the iron ball cannot be inserted. Ni dekat sini, tak boleh masuk. Cikgu bulatkan lah. Tak boleh masuk. Tapi kita sejukkan dia balik. Dia pun boleh masuk balik. You can insert into the ring ball again. So kita sambung soalan dia dekat muka surat sebelah sini, which is senang saja. What can you observe based on the investigation in diagram 4? Bila dia boleh dimasuk, bila dia tak boleh dimasukkan? Dia tak boleh masuk selepas dipanaskan, tetapi boleh masuk selepas disejukkan. So kita cakap macam ni. The iron ball, the iron ball can be, ataupun kita guna yang ringkas sikit, can be, tapi memang itulah jawapan dia, memang can be inserted. Tak apalah, can be inserted, INSERTED, boleh masuk. Can be inserted into metal ring after heated, but cannot be, dah tersilap. Aduh, bukan can be, cannot lah kan patutnya. Betul tak? Aduh, cikgu pula silap. Patutnya kena potong dah makan cikgu ni. Okay, sekejap. Baiki. The iron ball, asyik baik dia boleh tarik-tarik. Okay, cikgu silap. Cannot be. Cannot be. Sorry ya. Ada siapa yang tahu? Semua ikut cikgu. Tak apa. Nama lagi kelas online ni sebab seorang je yang boleh bercakap. Cannot be. It's okay. I'm sorry.
cannot be ya. Tukar yang tu, bukan can be, cannot be. But barulah nak sambung dia kepada can be inserted. Okay, can be inserted bila? After, dia panggil apa dekat sini? After cool. Okay, after cool lah. After cooled. There you go. I'm sorry for the mistake earlier yang cannot tu tadi ya. Okay, the iron ball cannot be inserted into metal ring after heated but can be inserted after cooled. Okay, so kenapa? So kita jawab dia tentang expand and lose heat. Okay, siapa yang nak beritahu dengan cikgu bila heated dia expand or contract? Expand. Expand. Dua orang cikgu bagi, dua orang. Siapa tu? Cikgu dengar macam suara Muzaffar satu. Seorang yang perempuan tu siapa? Silap bagi point. Amira yang cakap dua. Amira. Okay, so bagi correct answer lagi. Okay, sorry Muzaffar tadi bagi point yang salah tadi tapi dia akan kira accumulate juga benda yang sama. Okay. Okay, kita pergi lagi kepada yang ini. So kita jawab saja because the iron ball expands when after heated but contracts after cooled. There you go. So kalau kamu tengok perkaitan dia dekat situ, dia gain heat dengan lose heat tu ada kaitan dengan expand and contract di sini. So cikgu pun bulatkan dia sebagai kita punya peringatan. Tak nak pula. Dah. Okay. Kita pun pergi another activity, sama juga masih contract, masih expand and contract. Okay, so another activity, a group of pupils arrange the apparatus as follow. Dia pun pasang macam ni pula, letak balon dekat the conical flask. So before heating and after heated. Before heating, kita panggil apa ni? Deflate. Bila dia kecut, kita panggil dia deflate. Kamu boleh catat ni perkataan ni. Bila dia kembang, kita panggil dia inflate. Kembang, inflate. Balon yang kembang, inflate. Balon yang kecut, deflate. So, bila dia deflate, bila dia contracts. Bila dia inflate, bila dia inflate, expand. Okay, so now siapa yang expand dengan contract tu? Bukan balon. Sebab tu cikgu bagi perkataan ni. Bukan balon yang inflate dan deflate. Terbaliklah cikgu ni. Ya, udara tu yang contract dengan expand. So kita jawab dulu AC dekat sini. What observation that can be made? Okay, kita jawab yang ringkas saja. Kita cakap the inflated after heated. Cukup. Okay, so the balloon inflate after heated. Cukup. Sebab dia tak perlukan yang ni. Okay. Okay. So based on the situation, diagram 4.2 state one more situation in daily life that use the same principle yang ada bila dia panas dia akan mengembang juga. What is it? Siapa nak tolong cikgu bagi tahu satu situasi yang menunjukkan ada pengembangan bila dia panas?
Hmm. What it? Okay dah. Apakah objek yang akan kembang yang kita tengok yang sebelum ini? Ada 3 yang dibagi Belon dalam. ke? Belon Ha? panas. Yang belon yang terbang-terbang tu. Okey, tu hot air balloon kan? Okey lah, Ah. boleh kita terima, tapi yang dalam buku teks cakap apa? Okey, boleh kita air terima jawapan nombor 1, the hot air balloon. Siapa yang kembang? Kalau kita tak yang ada yang cikgu discuss yang sebelum ni tu, kalau misalnya kita tak ada bagi dia gap, lepas tu dia akan menyebabkan apa? What do we call that? Bila dia tak ada gap antara satu sama lain, nanti bila dia panas dia akan bengkok. Apa benda tu? Kita panggil apa? Landasan kereta api. Ya, landasan kereta api. In English please. Yang hot air balloon ni tadi A2 kan jawab. Okey, yang landasan kereta api tu panggil apa? Train, Gaps between railway. train, railway, track. Siapa tu? Is it Amira again? Abang kali Siapa tak tu? tahu. Abang Adwa jawab 1. Yang train railway tu siapa yang cakap tadi? Yang bahasa Melayu yang jawab apa tu? Amira. Amira lagi. Okey, bagus. So Amira dapat 4 sudah. Tolong apa lagi ni? Masih lagi. Masih lagi yang lain tu tak nak jawab dulu, tak apa, boleh malu-malu dulu. It's okay. Nanti kita tengok. Kita akan panggil nama. Okay, now we go to another question which is TP5. Okay, hujan ke tu? Nampaknya. Okay, interpret data from the water temperature against time graph to determine the freezing point and boiling point. Okay, ni sebenarnya senang saja sebab apa? Kita sebenarnya sepatutnya sudah hafal kalau suhu yang boiling point 100. So dekat mana dekat sini 100? Ni yang tinggi ni. Yang ni tinggi. Jadi bila dia 100 dia ialah boiling point. Yang mana ialah freezing point? Yang kosong. So ni dan ada dekat sini. 0 Celsius. 0 degree Celsius dekat 15 ni dengan kosong. Danisha dah join Google Meet. Danisha, are you here? Kalau hadir beritahu. Hadir. Siapa tu? Danisha. Oh, Danisha hadir. So cikgu nanti kamu apa tu? Danisha, kamu dah join, cikgu tanda kamu hadir. Danisha. Okey dah. Okay, cikgu bagi hijau je lah, tak payah kuning. Sebab apa? Dia kalau kuning tu dia hadir separuh je macam tu. So kita bagi dia attend class reward. Nanti Danisha, sebelum kamu habis kelas ni, kamu join kelas dojo ni, kita bagi reward dekat sini. Siapa lagi yang baru hadir? Is there anyone else yang baru hadir? Tu je. Tu je. So yang baru hadir. Okay. Danisha, we are now on page berapa ni? 58 dah. Okay. Okay, we go to this graph. Cikgu Ihsan cakap bila dia panaskan ya, 5 gembira, murid kelas 5 gembira, dia buat apa eksperimen ni? Dia memanaskan dan menyejukkan air. So, dia dekat sini kita jumpa kosong, dekat sini pun jumpa kosong, which means that this is the freezing point. This is the freezing point, iaitu kita dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai takat beku. Dan ini ialah sebagai boiling point. Boiling point dia mesti 100. Saya tulis boiling P, freezing P. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, mula-mula ni suhu dia naik. Maksudnya 0 hingga 5 minit, apa yang dia buat? Dia panaskan. Okay, ini dia panaskan. Okay, cikgu cuba guna warna kuning pula untuk tunjukkan pemanasan ni. Okay, daripada ini, dari 0 hingga 5 minit ni, ini ialah pemanasan. Dia panaskan, sebab tu suhu naik. Kemudian bila dia turun, maksudnya temperature decrease, it means that they are doing cooling ataupun cooling lah, sedang menyejukkan dia. Cepatlah. Okay, cooling. Cooling the water. Sampailah dia mencapai tahap beku. Boleh jadi diletakkan dalam peti sejuk ke, sebab kalau secara logiknya kalau kita biar di atas meja dia tak akan capai kosong. Okay, so what is the
aim of this investigation? This is to investigate the time and temperature of water. So kita cakap itu saja. Okay, so investigation. Okay, so kita jawab dia to investigate the relationship between time and boiling water of water temperature kan. Dia suka macam berhenti-henti temperature of water. Okay, time of investigation and water temperature. Okay, temperature of water sama je. Okay, to investigate relationship between dua time of investigation and water temperature. Okay, panjang. Okay, cikgu alih sikit ke tepi sini. Okay. Pen kurang sikit. Okay. So dia kata in which minute the water reach the boiling point and freezing point. Okay, so dekat mana tadi boiling point? Dekat 5 minit. 5 minit. 5 minit. Di mana kala yang freezing point 15 minit. Kosong ni kita tak kira sebab tu kan belum lagi start eksperimen. So kita cakap 5 and 50 minit. Mesti ada perkataan minit. Tak ada perkataan minit, tidak ada unit. Okay, 5. Minit ke-5 dan minit ke-15. Okay. Pada minit ke-5 hingga 15 didapati suhu air menurun. Baca bahasa Melayu pula. Okay. At 5th until 5th minutes until 50th minutes was found there the temperature of water decrease. Why? Kita sejukkan dia. Kerana kita sejukkan dia because the water is cooled down. Kita sejukkan dia because the water is cooled down. Okay, tadi kalau kamu perasan cikgu cakap suhu tu tidak akan mungkin jadi kosong kalau kita letakkan dia di atas meja macam tu saja. Okay, jadi kamu boleh juga jawab yang kedua because the water is put into, dekat mana nak sejukkan dia, nak sampai dia jadi beku? Peti ais. Peti ais. Siapa tu? Refrigerator. Siapa jawab tu? Adwa. Dua lagi. Okay. Titik. Ada 2 lah jawapan dia. Ini kita tak bagi tahu dia cool down macam mana, tapi ini kita lebih spesifik. Kita cakap kita letak dalam peti sejuk, peti ais. Okay, kita bagi lagi another point for Adwa for helping it. Okay, correct answer. Okay, now another page. Mana lagi yang lain? Harap-harapnya yang lain pun tolong jawab juga kalau kamu nak dapat. I can give more than one person I can reward more than one person if possible. Harap-harapnya macam itulah. Okay, ini ialah yang ke-6 soalan untuk TP6. Okay, ini yang sudah baru tadi kita sengaja ulang dia sebab memang pun dia adalah satu fenomena yang menunjukkan tentang the expansion of matter. Okay. We communicate creatively and innovatively to solve the problem by applying the knowledge on the effects of gaining and losing heat. Okay, so kita pun tengok dekat dalam gambar ni, ini adalah gap. Okay, kita tengok ni, kalau kita zoom dia, ada gap di antara railway tracks. So, why there are gaps between the joint of railway tracks? Ada tak siapa nak bantu?
English. Expand. Expand. When are they going to expand? During hot weather. During hot Okay, dua weather. orang. Okay, kita bagus dua orang tu. Sekejap. Muzaffar kan? Dengan siapa tu perempuan? Selalu saya susah nak hafal nama Amira. Amira. Okay, so to allow the tracks to expand during hot weather. Bila cuaca panas. Okay. Cikgu, okay salin, cikgu bagi the reward tu. Which is Muzaffar, correct answer. Satu lagi Amira lagi, correct answer. Okay, kompetitif juga nampaknya. Boleh tahan. Okay, so kita pergi lagi. Okay, tak nak ada Amira dengan Muzaffar. Nak tengok suara orang lain. Cuba. Okay, predict what will happen if no gaps is built between the connectors of the railway. Tak ada ruang di antara yang tracks ni. Dia kata ramalkan apa yang akan berlaku. Kita ramalkan apa yang akan berlaku kepada train. Apa yang berlaku pada train? Siapa yang jawab tu? Zairil, okay. Cuba beritahu saya apa yang akan berlaku pada train itu. The train will crash or get into accident. Bila? Kita nak cakap dia melalui the railway tracks. Macam mana? The train will crash. Okay, dah betul dah. Bila? The train will crash or get into accident bila dia melalui tracks tersebut. Cuba seorang beritahu cikgu. Get into accident when Masa cuaca sejuk. No. Memang hot weather ni. Memang hot weather saja. Okay. Cikgu cuma nak kamu lengkapkan ayat ni. Betul Zairil cakap tadi. Kalau misalnya train tu jalan atas tu, dia akan jadi kemalangan. Sebab apa kemalangan? Sebab dia akan mengembang bila cuaca panas. Bila cuaca panas, dia mengembang dan dia akan bengkok. Understand? So kita nak lekapkan ayat ni, kita nak cakap the train akan berlaku crash atau accident bila melalui Expand. Okay, when the track expand. Okay, bolehlah kita lekapkan macam tu. When the train pula. Bukan when the train. When the railway expand. Okay. Bolehlah. Fikri ke tu? Fikri, isn't it? Ya. So kita bagi Zairil and Fikri. Okay, good. Bertambah sudah. Okay. Now kita nak jawab soalan yang terakhir. Okay, Rajah 6.2 ini menunjukkan satu kejadian which is the incident that caused the electrical supply in a village interrupted. Kita panggil ni perkataan dia ialah snap. Bila kita kata ada elektrik yang terputus ni, kita gunakan perkataan ni snap. So kampung kota have interruption of electricity ataupun bahasa mudah kita panggil dia blackout. Interruption of electricity supply due to break ataupun snap of electric cable. Dipanggil break kat sini. Dalam buku teks pun panggil break kalau tidak silap saya lah. Okay, so berikan sebab tentang kejadian tersebut. Ini adalah terbalik saja daripada yang mana? Yang railway track tu. Kalau railway track, kita cakap dia expand. Kalau dia kabel elektrik, kita cakap dia apa? Give reason. What happened?
Because the cable the cable is tightly Jangan cakap yang jangan pasang tu dulu, kita cakap bila dia mengecut. Because bila dia mengecut at night, The light begin to shine. No? The light begin to shine. apa tu Razik cakap apa? Bila dia kecut, someone, kenapa dia tu jadi macam tu tadi? Dia kata dia sebab dia mengecut kan. So because the electric cable, electric cable, tengok tu, auto circle. Electric cable contracts tadi, okay, ingat terbalik je. Contracts during siapa nak jawab? During Hot weather. Night. hot weather, malam. During Night. okay, malam betul. Night, okay, malam betul. Night apa yang weather dia? Hot weather. Hujan. Cold weather. Cold weather at night pun boleh. Cold weather, cold weather at night. Cikgu ni kena tambah ke tepi lah. Sikit lagi dah nak habis. Okay, cold weather at night. Betul lah night tu. Tapi apa yang ada pada waktu malam? Cuaca yang sejuk. Siapa cakap night tu? Ramainya. Dua. Okay, siapa lagi yang menjawab tadi? Jujur. Cikgu macam dengar suara Muzaffar. Siapa tu saya? Siapakah saya itu? Najah. Yang Najah. Okay. Ayub semua jawab. Dah, Muzaffar dah bagi. Yang cakap yang kecut tadi siapa? Tak ingat? Okay lah, tak apa. Okay. Okay, so we go to the last question. So, Cikgu. yes, siapa? Razik yang cakap Razik. constructor. Yes, lupa. Okay, now last question. Yang paling senang, dia cakap kalau dia tak nak bagi dia putus, so how you should install the electric cable? Saya nak dengar satu perkataan tu yang betul tu, baru cikgu akan bagi betul. Loosely, yes. Install the electric cable loosely. Very good. Loosely, longgar. Lawan dia tightly. So Zairil kan? Is it? Yes. Okay, Zairil. Zafar tadi. Okay, dosa. Ini adalah mata terkumpul setakat ini. Yang lain nanti kita akan tengok lagi apa yang akan berlaku untuk another class. So, thank you. I sense a little bit of excitement during this class where you can get rewards even though it is given to your avatar. Bukan cikgu bagi betul-betul pun. Apa dia? Cikgu. Yang tak join Google Meet tu macam mana? Tu dia tak ada reward lah. Razik yang cakap. Tadi cikgu dah bagi Razik ada lagi tak cikgu terlepas? Cikgu tak, betul-betul. Because ayam buat expand after heated but contract after, okay, betul. Okay, ada yang terlepas tak? Ada yang terlepas? Untuk tajuk heat ni kita sudah habis. So, get ready to tajuk pengeratan, rusting. Itu simple sangat tajuk tu. Nak explore tentang pengeratan dan apa cara kita boleh lakukan supaya tidak berkarat. And which is what makes it more interesting for me is because we are living in Miri ni, dia highly exposed to rusting events. Kenapa kita berada di tepi laut, kita dekat dengan laut, jadi kita ada banyak bukanlah keburukan tapi terdedah kepada benda-benda yang berkarat. Sebab kita duduk dekat tepi laut. Kenapa? Nanti kita tengok kenapa sebab duduk tepi laut. Salah ke duduk tepi laut ni? Tak salah. Tapi dia ada kesan dia. Okay, so now about the topic we learn on today, is there any question?
Entah pun nak tanya tentang yang kelas dojo ni, ini mata terkumpul setakat ini. Kita tengok another class. Kalau yang tak hadir hari ni, kita akan check attendance nantilah. Kita akan bagi dia attendance, nanti dia akan menyala. Contohnya Adrian dia hadir next class, lepas tu kita akan bagi dia hadir. Kita akan klik dekat sini, jadi dia kira hadir, dia akan menyala macam kamu semua ini. So dia akan bila dia tak hadir pula, minggu seterusnya dia tak hadir, jadi dia akan gelap, jadi dia tak akan dapat point lah. Faham tak? Dia akan accumulate point tu. So yang hadir, terima kasih kerana hadir dan harap-harapnya kamu teruslah hadir. If you think that the class is quite boring, maybe you can share with me nak buat apa. Cikgu dah jadi among us dah hari ni. Cikgu harap kamu pun have fun lah while learning. Okay, ada tak apa-apa nak tanya, nak cakap ke? Lepas ni ada kelas tak? Tak ada BI. BI, BI offline or online? Online. Offline. Google Meet 1 jam lagi. Okay, so all the best for your study. Ingat cikgu pesan kepada kamu semua, belajarlah betul-betul. And this is only to attract your attention saja sebenarnya. Saya harap kamu semua happy selalu dan jaga kesihatan selalu. Okay, thank you class. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.